Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel AB Channel. Dalam video Ejen Ali musim ketiga episod 5 Misi Blackout bahagian 1 pada kali ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang review bagi episod kali ini dan perjalanan cerita secara ringkasnya apa yang telah berlaku dalam episod kelima Ejen Ali yang telah disiarkan pada 23 Julai 2022 yang lalu. Yang mana dalam episod kali ini kita mengetahui beberapa informasi-informasi yang sangat-sangat menarik. Antaranya yang paling menarik bagi saya adalah Alisha ni nampak macam ada perasaan dekat Ejen Ali. Dan kita juga dapat tahu yang Ejen Sam sebenarnya merupakan ejen muda antarabangsa mata yang paling lemah. Dan kita juga dapat tahu siapakah yang telah tersingkir dalam episod yang lepas dalam pertandingan Mata Arena peringkat yang kedua. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, nanti jap. Tapi sebelum tu, kepada korang yang tak subscribe lagi, jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah. Dan kepada korang yang dah menekan butang subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. So tanpa melengahkan masa lagi, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Pada permulaan episod yang kelima pada kali ini, kita dapat tengok Ali yang sedang duduk termenung seorang diri di dalam dewan makan bertemankan Comot, yang mana Ali tidak bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain kerana mereka menganggap Ali sebagai seorang pengkhianat. Kemudian Ali telah pun terkenang kembali nasib yang telah menimpa Ejen Moon, Ejen Bulat dan juga Ejen Jet yang telah tersingkir dalam pertandingan Mata Arena peringkat kedua pada episod yang lepas, kerana ketiga-tiga ejen ini telah mendapat mata ketiga terendah dalam pertandingan Mata Arena peringkat yang kedua. Kemudiannya Ali yang berada seorang diri telah pun diperhatikan oleh Ejen Iman daripada meja yang lainnya dan bertanyakan kepada kawan-kawan dia yang lain, patut ke dia buat dekat Ali macam tu? Dan kemudian Ejen Mika mengatakan, biarkan saja Ali seorang-seorang. Dan Ejen Roza membenarkan kata-kata Ejen Mika, yang mana Ejen Roza kata kalaulah Ali bekerja sama dengan kita hari tu, tak adalah sampai 3 orang daripada geng kita yang akan tersingkir. Kemudian Rizka dengan Sam yang berada pada meja yang lain, Rizka telah pun bertanya, kenapa tu? Kemudian Ejen Sam mengatakan, gaduh lah tu. Kemudian Ejen Kim yang mendengarkan kata-kata Ejen Rizka dan Ejen Sam yang memburukkan Ejen Ali, terus bangun daripada meja tersebut dan bergerak menuju ke arah meja Ejen Ali. Dan ternyata Ejen Kim menemani Ali makan bersama-sama dengan Comot. Dan mereka-mereka yang melihat keadaan tersebut, sama ada daripada kalangan ejen muda mata ataupun ejen muda antarabangsa mata, semua tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Ejen Kim untuk makan bersama-sama dengan Ejen Ali. Kemudian kita juga dapat tengok watak Ejen Alisha yang telah pun membeli air tin daripada sebuah mesin minuman apabila melihat pantulan dalam mesin tersebut yang mana Ali sedang berbual rancak dengan Ejen Kim. Maka Ejen Alisha punya muka terus berubah seakan-akan cemburu dengan apa yang telah dilakukan oleh Ejen Kim. Kemudian scene menunjukkan kepada kita satu ruangan eksperimen yang mana ternyata ruangan eksperimen tersebut merupakan ruangan milik Dr. Aaron ataupun Nueve. Lepas tu bila Zinko tengok keangkuhan si Nueve ni, Zinko terus menggunakan alatan yang telah ditanam dalam badan Nueve untuk mengawal Nueve, menyebabkan Nueve akhirnya meminta maaf kepada Zinko. Dan kita juga dapat tengok watak Sis dan Siente telah pun diikatkan pada sebuah kerusi, kemudian telah dimasukkan mikrobak ke dalam badan mereka oleh Zinko dan juga Nueve. Dan kemudiannya scene menunjukkan kepada kita Ali dan Ejen Kim yang berjalan-jalan selepas selesai makan, yang mana pada saat mereka melalui ruangan juara Mata Arena, Ejen Kim telah pun mengatakan kepada Ali, mesti best kan dapat tengok mak awak dulu juara Mata Arena. Ali kemudiannya telah membenarkan kata-kata Ejen Kim dan berterima kasih kepada Ejen Kim kerana telah menemani Ali makan. Kemudian Ali bertanyakan kepada Ejen Kim, ke mana pula Ejen Kim nak pergi lepas ni? Ejen Kim pun cakap yang dia ingin ke bilik tekno. Kemudian Ejen Kim cakap lah yang dia nak pergi tuning dia punya gitar. Dan Ejen Ali tanya, apa rosak gitar dia? Ejen Kim kata, sebagai seorang ejen, mereka sepatutnya memastikan peralatan mereka sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Ali tak pernah ke buat benda tu? Ali kata dia tak pernah pula kan. Lepas tu Ejen Kim pun menawarkan Ali untuk menunjukkan cara-caranya dan mengarahkan Ali untuk mengambil gadget daripada biliknya. Ali pun terus bergegas ke dom dia, dan apabila nak menuju ke dalam dom, dia telah terserempak dengan Sam dan dia pun masuk serentak bersama-sama dengan Sam. Masa dia masuk dalam dom tu bersama-sama dengan Sam, Ejen Kai pula dah nampak benda tu berlaku dan menganggap bahawa Ejen Ali dan Ejen Sam sekarang merupakan kawan. Ejen Rudy juga memerhatikan daripada hujung mata dia Ejen Sam dan Ejen Ali yang masuk ke dalam dom tersebut. Kemudian tiba-tiba Ejen Kim yang telah sampai di hadapan bilik tekno sangat-sangat terkejut apabila melihat dalam bilik tekno tersebut terdapatnya Ejen Alisha, Ejen Iman dan Ejen Zaz. Ejen Kim kemudiannya menawarkan untuk melihat kerosakan pada gadget mereka, dan Ejen Kim setelah membuka gadget Ejen Iman, maka Ejen Iman pun telah menghampiri Ejen Kim. Dan Zaz yang pada mulanya sedang tidur sambil menunggu ketibaan Ejen kita, apabila dia tersedar, dia sangat-sangat terkejut melihat satu aura hitam telah keluar
daripada Ejen Alisha kerana Alisha tak puas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Ejen Kim. Kita ditunjukkan ke arah bilik latihan di mana dalam bilik latihan tersebut Ejen Mika dan Ejen Rosa sedang berlatih bersama-sama dan tiba-tiba Ejen Rizka dan Ejen Alex telah pun masuk ke dalam ruangan latihan tersebut dan Ejen Mika dan Rosa terus bergegas keluar daripada bilik tersebut. Tapi tiba-tiba masa diorang nak keluar, pintu bilik latihan tersebut telah pun tertutup dan satu blackout telah pun terjadi menyebabkan pintu itu terkunci dan mereka tak dapat keluar daripada ruangan tersebut. Kemudian kita juga dapat tengok dalam bilik tekno pada masa yang sama, skrin yang diperhatikan oleh Ejen Kim dan Ejen Iman juga telah pun terpadam dan Ejen Alisha terus bertanyakan kepada Ejen Kim apa yang telah dilakukan. Tapi Kim kata dia tak ada buat salah apa-apa pun, tiba-tiba je blackout. Kemudian Ejen Alisha pun cuba untuk membaiki keadaan yang sedang berlaku. Dan kemudian kita dapat tengok dalam Dom A juga berlakunya blackout yang mana Ejen Ali, Ejen Kai, Ejen Rudy dan Ejen Sam telah pun terperangkap dalam Dom A tersebut. Ejen Sam kemudiannya mengatakan yang perkara macam ni tak pernah berlaku pun dekat tempat dia dulu. Kata bandar ni sebuah bandar maju. Ali kemudiannya meminta tolong Ejen Kai untuk membaiki pintu tersebut yang tidak dapat dibuka. Tapi Ejen Kai tak nak pun tolong Ali dan membiarkan Ali keseorangan. Kemudiannya kita dapat tengok dalam ruangan latihan Ejen Mika sedang cuba untuk memecahkan pintu bilik latihan tersebut. Tapi Ejen Rosa kata pintu yang dicipta dekat kawasan Mata Arena ni semua dah habis kebal dah. Memang tak boleh nak buka. Lainlah kalau ada Ejen Tekno bersama-sama dengan mereka. Lepas tu berlakulah persaingan di antara Ejen Rizka dan juga Ejen Mika yang mana mereka berdua ni bertanding siapa lagi kuat. Tapi kesudahannya kedua-dua mereka ini telah pun mencetuskan perbalahan dan Alex telah pun cuba untuk menghalang kedua-dua mereka daripada bergaduh. Kemudian scene menunjukkan kepada kita di dalam ruangan bilik tekno, Ejen Kim sedang menghiburkan Ejen Iman dan Ejen Zaz dengan memainkan alunan gitar miliknya. Kemudian Ejen Alisha yang melihatkan perkara tersebut terus bertanya kepada Ejen Kim, kau ni memang tak nak cuba untuk buka pintu ni ke? Tapi Ejen Kim kata yang dia masih lagi belum mahir dengan keadaan dan sistem di ruangan Mata Arena ni. So dia takut kalau dia cuba-cuba nanti makin lama makin rosak pintu tu. Kemudian Ejen Kim pun teringat yang Ejen Ali kata dia nak datang sini. Ejen Kim pun cakap lah, mungkin bila Ali sampai nanti Ali boleh tolong kita. Mendengarkan kata-kata Ejen Kim tu, Ejen Alisha terus berpusing dan bertanyakan kepada Ejen Kim, apa agenda kau sebenarnya nak sibuk sangat dengan Ali? Mendengarkan soalan daripada Ejen Alisha tu, maka terkejutlah Ejen Kim, Ejen Zaz dan juga Ejen Iman. Kemudian kita ditunjukkan dalam ruangan Dom A yang mana Ejen Khai mengatakan kepada Ejen Ali, baik engkau minta tolong je kawan baru kau tu. Tapi Ali rasa terkejut dan bertanya, bila masa pula ada kawan dengan Sam? Dan Sam pula mengatakan yang memang budak-budak cyber ni cetek akal ke? Kenapa dia nak kawan dengan loser macam Ali ni? Kemudian Kai pun cakap lah, kenapa kau cakap Ali loser? Kau sekarang yang telah kalah dengan dia. Lepas tu Ejen Sam balas balik. Dia kata, alah, setakat permainan kanak-kanak macam ni, apalah ada kisah sangat. Dia tak heran pun. Lepas tu Kai cakap, kalau tak heran, kenapa tak menang? Ali yang duduk kat tengah tu pun buat macam tu kan. Lepas tu Ejen Sam pun cakap, relax bro, ini awal lagi. Nanti aku pasti akan. Belum sempat dia habiskan ayat dia, Ejen Rudy terus mengatakan bahawa tak adalah mengarut. Aku ni Ejen Invizo. Aku tahu kalau seseorang tu berpura-pura dan menipu. Engkau ni sebenarnya merupakan seorang ejen yang lemah yang cuba untuk menakut-nakutkan ejen yang lebih lemah daripada engkau dan sebenarnya berlindung di sebalik ejen-ejen muda antarabangsa Mata yang lebih kuat. Mendengarkan kata-kata Ejen Rudy tu, Ejen Sam pun terus nak tumbuk Ejen Rudy, tapi Ejen Rudy selamba je elak dan bentis kaki dia menyebabkan dia terjatuh. Kemudian Kai pun tergelak melihatkan hal tersebut. Ejen Sam yang jatuh ni tak puas hati, dia terus menyerang dengan menggunakan jarum graviti. Dan apabila serangan tersebut menuju ke arah Ejen Rudy terus mengelak serangan tersebut dan jarum tersebut ternyata terkena kepada Ejen Khai menyebabkan Ejen Khai tersungkur jatuh ke tanah. Kemudiannya Ejen Rudy telah memaksa Ejen Sam untuk mematikan jarum graviti tersebut dengan mengawal pergerakan Ejen Sam menggunakan peralatan Ejen Rudy. Dan kemudiannya Ejen Rudy mengatakan kepada Ejen Sam yang ternyata engkau memang seorang yang lemah. Kemudian Ejen Sam yang masih lagi tak berpuas hati dengan Rudy cuba untuk menyerang Rudy sekali lagi. Rudy terus mengawal Ejen Sam dan menggunakan serangan Ejen Sam sendiri terhadap dirinya menyebabkan Ejen Sam telah terlekat kepada tanah disebabkan oleh jarum graviti tersebut. Ejen Sam kemudiannya telah pun menangis dan mengakui kelemahan diri dia dan mengatakan, memang betul apa yang korang cakap. Aku memang tak ada apa-apa. Ejen Kai, Ejen Rudy dan Ejen Ali yang mendengarkan kata-kata tersebut sangat terkejut. Dan kemudiannya panel beralih ke arah dalam ruangan latihan yang mana kita dapat tengok Ejen Alex masih lagi menyekat pergaduhan antara Ejen Rizka dan Ejen Mika. Kemudian Ejen Rosa telah menenangkan Ejen Mika dengan mengatakan, lepas ni kalau kau cedera langsung tak boleh nak join Mata Arena. Kemudian Ejen Rizka pun bagi tahu dekat diorang kalau mereka masih lagi nak mengungkit apa yang berlaku kepada Ejen Chris, itu merupakan satu perkara yang manja sebab dalam latihan biasalah kalau cedera. Kemudian Ejen Rizka mengatakan kalian takkan bisa bertahan di luar sana.
dan bertanyakan kepada Ejen Alex betul tak apa yang dikatakan tu. Ejen Alex dengan nada yang marah mengatakan, Alex tak bisa bertahan dengan korang semua kalau korang macam ni, dan terus berlalu pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian scene beralih ke arah dalam bilik tekno yang mana Ejen Alicia masih lagi menantikan jawapan daripada Ejen Kim. Ejen Kim kemudiannya mengatakan bahawa dia selalu nak dekat dengan Ali sebab Ali kan merupakan seorang hero mata. Ejen Kim juga mengatakan bahawa semua ejen antarabangsa mata tahu tentang cerita Ali ni daripada tak sengaja terpakai iris sehinggalah menjadi hero mata yang telah menumpaskan musuh-musuhnya. Dan Ejen Kim juga cakap yang dia pasti bahawa Ejen Ali merupakan pesaing terkuat dalam mata arena. Kemudian dia tanya kepada Ejen Alicia, kenapa? Awak cemburu ke? Ejen Alicia dengan spontan jawab, kenapa pula dia nak cemburu? Dia bukannya ada apa-apa dengan Ejen Ali pun. Lepas tu Ejen Kim cakap lah, ni salah faham ni. Maksudnya Ejen Alicia cemburu sebab dia cakap pesaing. Lepas tu Ejen Kim pun cakap, kalau awak tak ada apa-apa, kenapa awak marah? Maknanya awak ada apa-apa lah kan? Ejen Iman dengan Ejen Zaz pun terkejut. Ejen Iman tanya, ada apa-apa ke Alicia? Alicia terus cover cakap, mana ada, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Lepas tu lampu terus terpasang dan Alicia pun cakap yang dia nak keluar daripada bilik tersebut. Bila Alicia nak keluar tu, Alicia sempat bagi amaran dekat Ejen Kim yang mengatakan bahawa Alicia lah pesaing terhebat Ejen Kim dalam mata arena ni. Ejen Kim pun tersenyum je mendengarkan kata-kata Ejen Alicia tu, dan ternyata di depan pintu bilik tekno, Ejen Gita sedang menunggu mereka semua. Dan rupa-rupanya pada masa yang sama, di bilik latihan dan di dom juga telah ada elektrik. Dan ternyata Blackout ini sebenarnya merupakan satu rancangan daripada mentor-mentor mereka yang merupakan ejen senior mata yang cuba untuk memberi mereka masa untuk mengenali antara satu sama lain, kerana pada misi yang seterusnya mereka akan melakukan misi tersebut secara berpasukan. Dan kemudian ejen-ejen senior mengatakan bahawa mereka yang mendapat 3 tempat tertinggi dalam pertandingan mata arena yang lepas mampu untuk memilih ahli-ahli mereka sendiri. Tapi Ali punya markah telah ditolak disebabkan oleh comot yang terperangkap dalam Dewan Makan telah pun membuat kekacauan. Dia pergi sepahkan habis semua makanan yang ada kat dalam tu. So Ali dah turun kedudukan dia, Ejen Alex pula naik ke tempat yang ketiga. Kemudian Ejen Gita memesan kepada mereka semua agar berehat secukupnya dan mendapatkan tidur yang cukup kerana mereka sangat-sangat memerlukan tenaga untuk misi yang seterusnya. Kemudian kita ditunjukkan dengan scene kemampuan Sis dan Siente yang mampu untuk menerbangkan Tres daripada sepakan Sis dan Siente itu sendiri. Kita juga mendapati bahawa Zinko yang sedang memerhatikan Sis, Siente dan juga Tres yang sedang berlatih bersama-sama itu kemudiannya tiba-tiba mendapat satu informasi tentang mata arena daripada satu individu yang tak diketahui. So maknanya kat sini ada pengkhianat dalam kalangan mata tu sendiri. Sebabnya kalau tak, macam mana si Zinko ni nak dapat maklumat pasal mata arena? Dia boleh dapat maklumat pasal tempat mata arena tu, pasal pelan mata arena, pasal ahli-ahli yang terlibat dengan mata arena dan juga pasal droid-droid yang digunakan. Kira boleh dikatakan lengkaplah maklumat yang Zinko dapat ni kan. Tapi kalau nak kata ejen-ejen muda mata yang buat, masa tu kan Blackout. Macam mana diorang nak hantar informasi? Mungkinkah ada pengkhianat dalam kalangan ejen senior ataupun dalam kalangan mereka yang berada di pihak atasan? Macam mana menurut korang? Dan kita kemudiannya ditunjukkan bahawa ternyata peralatan yang dihasilkan oleh Nueve ataupun Dr. Aaron pada awal episod ini adalah merupakan satu kamera kecil yang telah digunakan oleh Ejen Rizwan untuk memerhatikan tindak tanduk Zinko dan konco-konconya pada markas Profesor Akram. Dan ternyata Profesor Akram sedang cuba untuk membuang peralatan yang terdapat dalam badan DOS, dan Ejen Rizwan kemudiannya telah menghampiri DOS dan Profesor Akram dengan mengatakan bahawa sudah tiba masanya untuk kita beraksi, dan episod pun tamat. So terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, saya minta maaf, dan kalau korang ada info-info yang lebih menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi